Tiada tanah modal atau kemahiran lumrahnya itu antara alasan kepada konsep pertanian bandar yang kini kembali diberi tumpuan ketika dunia berdepan pandemik COVID-19. Hakikatnya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ikuti laporan Selvam Arjunan. Persatuan Pengguna Pulau Pinang, KAP, antara pertubuhan yang giat mempromosikan pertanian bandar lebih dari sedekad. Tidak terhenti setakat kempen, aktivis KAP menterjemahkannya kepada realiti dengan mewujudkan kebun sayur, buah dan herba di ibu pejabatnya di Jalan Masjid Negeri Georgetown. Tiada tanah buat penghuni flat, pangsapuri dan kondo. Tidak perlu risau, hanya gunakan barangan lama seperti tangki, sinki air, bekas minyak dan perabot lama untuk mengisi tanah dan mula menanam. Tiada ruang untuk letakkan bekas? Jangan risau, anda boleh saja gantung di dinding. Apa yang sebenarnya boleh ditanam dalam ruang yang kecil? Boleh saya tunjukkan? Cili, tomato, bayam dan kangkung senang ditanam. Malah kunyit dan halia juga boleh ditanam dalam beg politin. Sekarang di Pulau Pinang kami sudah nampak banyak orang yang duduk di kondominium atau apartmen. Dia boleh guna dengan pipe system. Pipe itu ada 4 rumah ataupun 3. So mereka dalam itu boleh tanam bendi tak boleh, tapi bayam merah, bayam hijau, pak choy, pegagar, ulam-ulam, semua dia boleh tanam. Hanya kita boleh ajar, mungkin mereka risau bagaimana nak tanam, tapi senang saja. Bagaimana dengan mereka yang memiliki tanah di rumah teres? Lagi beruntung, anda boleh menanam lobak, bendi, labu, kacang panjang dan kubis. Risau harga baja yang tinggi? Usah bimbang. KAP mengajar anda bagaimana membuat baja organik hanya dengan sisa makanan harian. Buktinya, keseluruhan kebun KAP ini menggunakan baja organik yang dihasilkan sendiri daripada sisa makanan, rumput dan buangan haiwan. Boleh tanam pokok-pokok cili, harga tinggi sekarang. Pudina, daun kari, bendi. Ini adalah atau bayam merah, bayam hijau. Ini adalah sayur-sayuran yang you boleh hasil 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Dan apabila you habis dalam 1 bulan, you pergi tempat yang sama untuk tanam terus. So saya ingat untuk 2 tahun mereka tak payah risau atau ganggu dengan masalah kewangan, dan sebab tanaman ini yang you buat zero cost. Pertanian organik di rumah bukan saja mengurangkan kos, malah menjamin kesihatan dengan makanan tanpa bahan kimia. Bahagian kedua esok, kami bawakan beberapa individu yang mengamalkan pertanian di kediaman masing-masing. Dengan kos sara hidup dan impak kewangan akibat pandemik COVID-19 semakin meruncing, mengapa tidak kaedah alternatif seperti pertanian bandar ini dipertimbang oleh penduduk bandar yang mampu mengurangkan beban mereka, malah dapat menjana pendapatan sampingan dengan kos yang sangat rendah. Selvam Arjunan, TV3, Pulau Pinang.